Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya sekarang Datuk Abah berada di pejabat legal firm Tan Sri Datuk Muhammad Arif Yusof, mantan Speaker Dewan Rakyat, dan bersama dengan Datuk Abah sekarang ialah Tan Sri Speaker. Assalamualaikum Tan Sri. Assalamualaikum. Terima kasih banyak kerana sudi menerima jemputan kami minta untuk datang bertemu dengan Tan Sri pada hari ini. Dan kami dari Institut Darul Ehsan Selangor, dan sebagaimana yang Tan Sri maklum, hari ini dah masuk sebulan pelaksanaan PKP dan proklamasi darurat, Tan Sri. Sebulan. 1 month. And then dah diumumkan pun mulai besok ini ada 2 weeks untuk Selangor, wilayah Pulau Pinang dan Johor. Dan dalam pelaksanaan PKP kali ini kita nampak, walaupun katanya SOP lebih ketat, tapi nampak aktiviti harian khususnya yang berkait dengan pergerakan rakyat dalam hal-hal bisnes dan yang lain-lain nampak berjalan macam biasa. Dan yang nampak masih lumpuh ialah Parlimen lah. Dan kebetulan pula Tan Sri, semalam kalau tak silap saya, viral surat yang ditulis oleh Datuk Sri Azalina Osman, Timbalan Speaker Dewan Rakyat, kepada Attorney General, kepada Peguam Cara Negara, yang berkait tentang isu proklamasi darurat ini terhadap kuasa legislatif yang dianggap telah lumpuh. Sedangkan Azalina memetik daripada perkara 43 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa jemaah menteri hendaklah bertanggungjawab secara bersama kepada Parlimen. Dan ada banyak benda lagi lah yang Datuk Seri Azalina tulis kepada Peguam Negara, yang mungkin nanti kalau ada waktu kita bincang. Tapi mungkin untuk awal ni minta Tan Sri bagi pandangan dulu tentang hal itu. Silakan Tan Sri. Ya, terima kasih kerana sudi datang berjumpa saya untuk meminta sedikit pandangan atas isu yang amat penting ini, kelumpuhan Parlimen Malaysia dalam zaman Covid, atau lebih tepat lagi dalam ketika kita menghadapi CMCO yang sudah pun berlangsung selama sebulan. Surat yang ditulis oleh Timbalan Speaker ini amat berani, dan saya ingin mengucapkan syabas setinggi-tinggi tahniah atas keberanian beliau untuk menulis surat ini yang ditujukan kepada Peguam Negara, saya kira, Tan Sri Idrus bin Harun, seolah meminta supaya jasa baik Tan Sri Idrus untuk memberi nasihat kepada pihak-pihak yang berkenaan, iaitu tentu Perdana Menteri dan seterusnya, yang di-Pertuan Agong, untuk memikirkan beberapa perkara berkaitan dengan kelumpuhan Parlimen ini. Dan memang betul Timbalan Speaker Datuk Azalina telah menimbulkan perkara 43. Ini merujuk kepada kebertanggungjawapan Kabinet, Perdana Menteri dan Kabinet kepada Parlimen. Sebab ini sistem kita, iaitu Parlimen merupakan tonggak pemerintahan, apa yang disebut dalam bahasa Inggerisnya sebagai salah satu daripada basic structure, iaitu asas dasar perlembagaan Malaysia. Jadi dalam keadaan begini, kalau lain-lain institusi kerajaan dibenarkan untuk berfungsi, agak aneh mengapa Parlimen tidak boleh berfungsi seperti mana pihak eksekutif berfungsi, itu cabang eksekutif, seperti mana cabang judisiari, kehakiman dapat berfungsi. Mengapa Parlimen tidak dapat berfungsi? Bagi saya bukan dari segi undang-undang saja, tapi dari segi kebiasaan sistem pemerintahan kita. Mengapa Parlimen tidak boleh melakukan tanggungjawabnya? Dan Parlimen mewakili rakyat
dan rakyat mesti mempunyai satu saluran untuk menyuarakan pendapat mereka. Apakah saluran itu? Saluran melalui yang berhormat yang dipilih oleh mereka dalam pilihan raya. Mereka masih kekal sebagai yang berhormat, walaupun kalau parlimen digantung selama 8 bulan, 9 bulan, kita pun tak tahu apa tempohnya. Mereka tidak dapat menjalankan tanggungjawab yang maha penting ini. Kita tidak boleh andaikan oleh sebab terdapat darurat maka menteri tidak boleh dikacau ganggu. Itu bukan sistem kita. Memang sistem kita berlandaskan prinsip menteri dan kabinet mesti disoal. Kalau tidak disoal, sistem itu lari daripada hala-hala tuju yang sebenar. Sebenarnya berkait dengan surat Sri Azlina ni, sebenarnya ada dua perkara yang menarik perhatian saya bila membaca surat Datuk Sri Azlina kepada Tan Sri Idrus itu. Nombor satu ialah dia dalam konteks peranan Attorney General, peranan pejabat peguam negara yang she quote based on the Reid Commission report back in 1957. Dan ada peranan Attorney General itu ialah as to give an independent legal advice to the government without fear and favour. That is satu. Yang itu satu lah. Dan beliau sebut yang ini, Datuk Sri Azlina sebut ini kerana pejabat peguam negara melalui timbalan peguam cara negara kedua, Puan Siti Zainab Omar, dia respon bagi nasihat bahawa all the select committee tak boleh bermesyuarat sebab dalam parlimen tak boleh bersidang. The select committee juga tidak boleh bermesyuarat untuk membincangkan isu-isu yang berkait dengan kementerian-kementerian. Jadi sekarang ni dalam konteks demokrasi berparlimen ini, legislative role itu, because kerajaan itu dia bertanggungjawab kepada parlimen. So sekarang ni the executive bila dilumpuhkan itu, jadi the legislative role itu memang matilah kan. So persoalannya Tan Sri, bagi saya ada dua perkara ini. Satu ialah what is the role of the Attorney General sekarang ni untuk memberi nasihat, itu satu. Dan yang kedua, apa pandangan Tan Sri sendiri sebagai mantan speaker tentang umpamanya kalau kita boleh buat persidangan secara maya, because tak ada dalam dunia ni, dalam konteks pandemik ni, di mana parlimen itu lumpuh, kecuali kita. Ya, memang kalau kita melihat keseluruhan negeri-negeri ini di dunia ini, kecuali negeri seperti Myanmar yang memang digantungkan parlimen, bukan sebab COVID, tapi oleh kerana terdapat rampasan kuasa. Dan Thailand ada sedikit sebanyak perisytiharan darurat, tetapi kita mesti ingat di Thailand sekalipun badan legislatif masih bersidang. Mereka tidak menggantungkan badan legislatif, dan dalam rantau kita hanya di Myanmar oleh sebab politik tertentu, bukan COVID. Jadi keseluruhannya tidak ada badan perundangan yang digantung oleh sebab COVID. Sebab orang lain tahu, negeri lain tahu, dalam zaman COVID ni lah kita perlu adakan pemberincangan yang lebih matang, mendapat fikiran daripada luar supaya kerajaan diberi kebebasan. Ini bukan isunya. Semua orang faham dalam keadaan pandemik kerajaan seharusnya tidak disekat lakukan perkara-perkara yang baik untuk rakyat, tetapi mereka mesti bertanggungjawab kepada parlimen. Kalau sesuatu yang tak betul dilakukan atau berlaku mungkin di luar kawalan mereka, cadangan-cadangan boleh diberikan oleh YB kita, oleh orang-orang luar melalui YB misalnya, oleh orang luar melalui jawatan kuasa parlimen. Betul. Jadi parlimen ini kita janganlah anggap parlimen sebagai tempat untuk hanya berbahas, berbising-bising. Ini bukan tugas parlimen 100%. Tugas parlimen lebih luas, bukan sekadar membuat undang-undang atau membahas undang-undang, tetapi mengawal eksekutif, bukan saja Perdana Menteri atau kabinet. Ia juga merangkumi mengawal tindak tanduk pemerintahan
civil service banyak perkara yang mungkin berlaku yang harus dikawal, ditegur dan diperbaiki melalui melalui sistem jawatan kuasa yang sudah ditubuhkan. PAC masalahnya ini satu kata yang penting. Kalau nasihat diberikan tidak boleh bersidang, ini apa ini? Ini meruntuhkan sistem kita, melumpuhkan bukan saja parlimen tetapi sistem kebertanggungjawaban ini. Siapa yang nak kawal? Ya. Tan Sri, satu lagi. Ya. Kalau tak silap saya 2-3 hari lepas, Yang Muhammad Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sewaktu mengumumkan tentang bahawa vaksin akan mula dibagi. Ada soalan daripada wartawan. Walaupun dia tak pernah jawab, tapi masa sidang bersama dengan Khairi Jamaluddin dan Kementerian Kesihatan baru ni, berkait tentang, dia sendiri menyebutkan bahawa setakat hari ini, mana undang-undang ordinan darurat itu tidak digunakan untuk mengarahkan hospital dan nak mengambil alih, sebab semua orang bagi kerjasama. Maknanya ordinan darurat itu langsung tidak digunakan, hanya menggunakan akta yang berkait dengan kawalan kesihatan bawah KKN. So kita tak dapat nak compute, nak masuk dalam bola. Jadi apa sebenarnya undang-undang darurat ini, untuk apa sebenarnya dalam situasi ini? Dan bila kita baca surat Datuk Seri Azlina ini, kita melihat bahawa ini soal isu check and balance itu sudah tidak lagi berlaku dalam, because the executive now melumpuhkan the legislative, maknanya kabinet itu mewakili the executive, mematikan legislative, dan the executive sekarang ni kabinet berjalan dengan sendirinya tanpa sebarang check and balance. Ya. Itu memang satu perkara yang harus diberi perhatian oleh umum. Andai pun, kalau kita andaikan bahawa ordinan darurat ini perlu, kita buat andaian itu. Kalau terdapat sesuatu dalam ordinan darurat itu yang pada hari ini dianggap tidak lagi perlu, sebab terdapat kerjasama daripada orang luar dan sebagainya, kuasa terletak pada pihak eksekutif untuk meminda darurat. Ordinan darurat. Sebab paling mudah sekali. Tidak perlu melalui parlimen. Boleh dibuat dan boleh dipindah. Jadi saya pun tak begitu faham mengapa ordinan ini harus dikekalkan section-section yang tertentu. Walhal tidak timbul isu sekarang. Pihak hospital swasta memberi kerjasama. Jadi kalau tidak lagi menjadi isu, pindahlah peraturan yang berkaitan. Dan juga kalau kita lihat bahawa parlimen seharusnya bersidang, negeri lain pun membenarkan parlimen mereka bersidang, dan terdapat 90 orang parliamentarian ASEAN yang mencadangkan dan memohon supaya parlimen kita dibenarkan bersidang. Pindahlah peraturan-peraturan yang tertentu ini. Section 14, Section 15 boleh dipindah untuk membenarkan parlimen bersidang. Yang lain-lain kalau dianggap masih perlu, kekalkanlah. Tetapi untuk parlimen, pindah sajalah 14, 15. Maknanya kalau betul kerajaan yang ada ini benar-benar nak because Prime Minister, Perdana Menteri selalu sebut soal kita kena bagi kerjasama, mufakat kan. Buktikanlah dengan cara yang ini kan, sebab kita memang nak memberikan because pandemik ini yang terkesan semua orang, bukan, dan dia bukan hanya tanggungjawab pemerintah semata-mata. Sebab itu bagi saya, bila timbul surat daripada Datuk Seri Azlina ini, kita macam seolah-olah nak memberikan satu petunjuk, satu indikator bahawa apa lagi yang sedang ditunggu oleh kerajaan yang ada ini dalam konteks demokrasi berparlimen ini, bagi membolehkan parlimen itu dipulihkan semula peranannya. Saya mengatakan satu, saya tidak menyoal kuasa untuk membuat ordinan atau mengisytiharkan darurat. Yang penting sekarang, kalau kita lihat ada perkara-perkara yang tidak lagi perlu, pindah. Benarkan parlimen bersidang. Benarkan DUN bersidang. Ordinan ini bukan sekadar parlimen saja, menggantungkan semua DUN
Jadi saya tertanya lah, apa kena-mengena dengan DUN? Ya. Sebaik-baiknya benarkan DUN bersidang. Ada negeri-negeri yang masalah COVID-nya tidak parah. Betul. Kenapa tidak membenarkan mereka bersidang? Dalam konteks Selangor Tan Sri, Ya. kerajaan negeri sebenarnya mempunyai peruntukan yang cukup untuk membantu dalam menangani COVID ini. Tapi dia mesti melalui proses legislatif. Tapi bila DUN tak boleh bersidang, so kita pun di kerajaan negeri juga terhalang. Itu poin yang amat baik. Ini khalayak ramai mesti tahu. Dengan mengekang DUN seperti Selangor, menggantungkan DUN Selangor, walaupun eksekutif, state exco tidak disentuh, berlaku kepincangan dalam sistem pemerintahan negeri. Jadi benarkanlah DUN Selangor untuk bersidang seperti yang saudara sebut tadi, supaya mereka dapat memberi pertolongan yang sesuai untuk menangani pandemik COVID di Selangor. Jadi mungkinlah sebelum kita akhiri perbincangan kita ringkas ni Tan Sri, apa dia nasihat Tan Sri lah sebagai mantan speaker seruan yang boleh mana melalui ruang ni, sebab kita sebenarnya berhasrat supaya rakyat diberikan pencerahan yang sebenarnya. Ini bukan soal kita bersetuju atau tak setuju, kita sokong atau tidak sokong, tetapi ini soal pendemokrasian, soal hak rakyat, mandat rakyat, dan juga peranan demokrasi berparlimen itu dalam konteks negara bangsa, pembinaan negara bangsa, dan dalam konteks governing ini. Saya juga faham sebagai ahli luar negara, saya sangat menghargai usaha Tan Sri dulu waktu berada di parlimen, a lot of reform agenda yang Tan Sri buat. So mungkin kalau Tan Sri ada pandangan nasihat yang Tan Sri boleh kongsi bersama dengan kami di sini, silakan Tan Sri. Ya, sebagai mantan speaker mungkin persepsi saya berlainan sedikit daripada orang awam, atau sebahagian daripada orang awam, tapi saya ingat ramai orang awam pun faham apakah kedudukan parlimen kita, betapa pentingnya parlimen kita, dan banyak reformasi yang dilakukan dalam zaman PH dahulu. Ada yang diteruskan hari ini. Saya baru membaca APPGM misalnya, Party Parliamentary Group, masih wujud, dan ada suatu APPGM yang amat giat menangani isu pandemik dalam penjara dan sebagainya. Ini bagus. Webinar akan semalam ke atau hari ini? Semalam ya. Ini bagus. Tapi apa yang ditunjukkan di sini, iaitu kalau dibenarkan parlimen dan jawatan-jawatan kuasanya juga boleh menjalankan peranan yang maha penting ini. Kalau APPGM boleh berjalan dengan baik, mengapa tidak jawatan kuasa parlimen? Jawatan kuasa parlimen ini dia bertindak secara senyap-senyap, ramai orang awam tak tahu, tak melihat apa yang berlaku. Jawatan kuasa boleh memanggil misalnya menteri ataupun civil servant, penjawat awam untuk datang untuk menjawab soalan-soalan berkaitan dengan isu-isu yang timbul, terutama isu-isu keuangan. Benarkan semua ini berjalan seperti biasa. Benarkan parlimen untuk bersidang dengan langkah-langkah perlu untuk menangani pandemik ini. Ini bukan sesuatu yang mustahil. Kita sudah pun dilakukan dalam pandemik ini. Kita hadkan jumlah yang dapat hadir pada sesuatu ketika, semua sudah dilakukan. Malah sekarang kita harus memikirkan dengan secara serius parlimen maya atau parlimen hybrid yang dilakukan. Banyak negeri yang telah melakukan. Hari ini tiap hari, tiap malam orang menggunakan Zoom, Google Meet dan macam-macam lagi lah platform. Semua ini boleh digunakan oleh parlimen. Kalau kita mempunyai hasrat untuk mengekalkan kedudukan parlimen sebagai institusi kerajaan, pemerintahan yang amat penting dalam sistem parliamentary demokrasi kita, semua boleh dilakukan. Saya ingat Zoom 400 orang boleh masuk, 500 pun boleh. Maksudnya Tan Sri sarankan kalau boleh mana ada di parlimen kita bersidang secara maya,
dan open to the public untuk memberikan pandangan macam saya ikut sistem UK separamaya hybrid mungkin 50 atau 30 orang bersidang secara fizikal, tapi yang lain-lain itu secara maya. Kalau kita lihat apa yang berlaku di House of Commons dia masih kekalkan Prime Minister's Question Time, tetapi kita dapat MP daripada Scotland misalnya akan mengajukan soalan melalui maya kepada Perdana Menteri atau mana-mana menteri yang berkaitan yang akan hadir di Parlimen lah, dan mereka akan menjawab. Malah bukan saja menjawab, tapi itulah berlaku perdebatan, perbahasan dan sebagainya melalui separamaya atau hybrid. Semua ini boleh dilakukan. Tidak ada sebab mengapa kita tidak boleh memikirkan bagaimana seharusnya standing orders kita, peraturan mesyuarat diubah supaya perkara-perkara begini boleh dilakukan. In fact, existing standing order pun saya rasa ada ruang, there's room for bagi kita yang duduk di Parlimen kan, yang tahu klise biasa, we have to think out of the box, di luar kotak. Janganlah duduk dalam kotak sampai berzaman-zaman. Fikir masak-masak di luar kotak. Ini bukan ini this is not rocket science lah kata orang ya. Perkara yang amat mudah. Amat mudah. Untuk kembali semula untuk rakyat kan, sebab kita kesian dalam keadaan yang ada sekarang ni, rakyat betul terhimpit. Dan kalau kita lihat banyak tindakan-tindakan yang dilakukan dalam, especially dalam tempoh PKP ni, dia memberi kesan yang sangat besar kepada bukan saja norma kehidupan mereka, tapi especially on the economic side. Education memang terjejas teruk kan. So dalam keadaan yang macam ini, bagi kita bila kita bincang perkara ini Tan Sri, kita nak melihat what is akhirnya the ultimate goal of governing. Soal kesejahteraan rakyat itu is our priority. So terima kasih banyak Tan Sri for your time. Terima kasih banyak kerana bagi peluang untuk kami datang, sebab bagi kami pandangan orang yang stature seperti Tan Sri ini, kalau dapat dipanjangkan, dilebarluaskan maklumat ini kepada warga Malaysia, mudah-mudahan kan dia memberikan pencerahan dan mudah-mudahan adalah petunjuk juga kepada mereka yang berkenaan untuk ada keberanian sebagaimana yang ditunjukkan oleh Datuk Seri Azalina dalam surat yang beliau tulis kan. Sebenarnya surat ini dia reply kepada penolong pengacara yang jawab sebab select committee menasihatkan select committee jangan bersidang sebab Parlimen tak boleh. So dia jawab pada surat itu lah. Dan pendapat ini tak betul. It's a wrong advice lah sebenarnya. Terima kasih Tan Sri. Bagi saya ini satu pencerahan yang baik, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada rakyat. Terima kasih Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga yang datang sekali lagi.